Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Cik Syazwani binti Cik Mat, pekerja komuniti anda hari ini. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi mengikuti program ER Sokong bersama saya. Okey, sebelum tu saya ingin menerangkan sedikit tujuan program ER Sokong ini dijalankan adalah untuk membantu komuniti kampus, terutamanya utamanya pelajar yang berada di luar kampus bagi meningkatkan kesihatan serta kesejahteraan mental dalam mendepani cabaran pembelajaran semasa penularan pandemik COVID-19. Okay. Seterusnya sebelum itu saya nak pastikan anda semua memahami kod etika kerahsiaan. Okey, semua perlu memahami segala etika kerahsiaan sepanjang sesi ini berlangsung. Bermakna segala rekod dan urusan yang menjadi kerahsiaan yang perlu dijaga bagi mengelakkan daripada pelanggaran polisi semasa dan selepas sesi ini dijalankan. Okey. Seterusnya saya nak pastikan anda semua telah menerima surat perjanjian termaklum yang telah di-emailkan sebelum ini kepada anda untuk membuktikan persetujuan untuk mengikuti sesi hari ini. Okey. Seterusnya tajuk sesi ini sedikit tajuk sesi kita hari ini adalah berkaitan pengurusan masa. Pengurusan masa adalah penting untuk membantu kita untuk menetapkan matlamat yang ingin dicapai pada masa yang tertentu. Okey, dan ada beberapa objektif dalam sesi ini. Objektif kita adalah bagi memahami definisi pengurusan masa dan mengenal pasti masalah dalam pengurusan masa dan juga kepentingan masa dan juga bagaimana untuk mengaplikasikan sistem atau teknik pengurusan masa. Okay. Seterusnya kita mulakan dengan pembinaan repo. Kita buat sedikit ice breaking. Sebelum tu saya nak anda semua memperkenalkan diri setiap ahli, nama, umur dan sekarang ni berada di mana, di universiti ataupun di rumah di mana. Dulu. Siapa boleh mulakan? Boleh saya mula? Kan dulu. Nama saya Nur Hazwani binti Hussein. Umur saya 22 tahun. Sekarang saya berada di rumah iaitu di Besut, Terengganu. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Majita binti Muhammad. Umur saya 22 tahun. Saya duduk di rumah di Tumpak, Kelantan. Assalamualaikum semua. Saya Aidin Sofia binti Amir Syarifuddin, berumur 22 tahun. Sekarang di rumah di Nilai Negeri Semilai. Okay, nama saya Nafatini binti Ghazali, umur 23 tahun. Saya berada di rumah di Wakaf Baru, Kelantan. Okey, terima kasih. Jadi kebanyakan anda semua berada di rumah kan dalam penularan COVID-19 ini terpaksa melalui kelas secara online. Okey, sebelum tu kita buat sedikit aktiviti. Saya nak anda semua memilih pasangan antara empat orang ni untuk berpasangan. Okay, siapa lagi saya? Ada yang nak berpasangan dengan saya? Okay.
Saya dengan Wani. Okay. Okey. Okey Dengan lah. Fatini. Saya dengan Fatini. Fatih. Okey. Syitah dan Hazwani, Ainin dan Fatini. Okey. Kita mulakan, saya nak anda semua senaraikan 3 aktiviti yang anda selalu lakukan selepas habis waktu belajar. Maksudnya aktiviti luar daripada berkaitan pembelajaran anda. Senaraikan 3 dan saya nak pasangan anda pilih yang mana betul aktiviti tu. Maksudnya anda tulis antara 3 tu, aktiviti yang mana yang maksudnya ada yang betul, ada yang salah. So, saya nak pasangan tu pilih lah. Aktiviti apa yang kawan anda lakukan selepas waktu belajar. Lepas tu kalau betul ke salah ke, saya nak pendapat antara anda semualah. Macam tu. Okey, baik. Saya bagi 1 minit. Anda semua dah siap ataupun ada sebarang masalah? Dah siap. Masyitah okey? Okey. Okey. So nak dengan pasangan yang mana? Aini dengan Fatini ataupun Masyitah dan Hazmi? Untuk tunjukkan kepada pasangan anda apa aktiviti yang anda lakukan selepas waktu belajar yang selalu anda lakukan lah. Lepas tu pilih betul ataupun tak. Kalau betul, okey. Kalau salah pun tak apa. Okey. Saya dah dulu. Boleh? Dengar tak? Okey. Aktiviti yang selalu buat selepas sesi pembelajaran ni, 1, memasak. 2, aktiviti yang selalu buat tidur. Yang ketiga, bermain telefon. Okey. 3 tu kan? Saya kena teka ke macam mana? Okey. Itu yang kita cakap. Tidur, makan buku dan ketiga. Okey, saya nak Azmani
pilih antara 3 aktiviti yang Mashitah lakukan tu, awak rasa bersesuaian dengan diri dia yang daripada pandangan awak sendiri? Apa yang awak rasa aktiviti yang dia buat lepas waktu Maksudnya apa pandangan saya kalau itu adalah aktiviti yang dilakukan, adakah bersesuaian dengan dia ataupun dia memang betul-betul 100% melakukan aktiviti itu? tak, maksudnya awak pilih dulu apa yang awak rasa aktiviti yang dia selalu buat. Lepas tu satu tidur, dua apa? Ulang balik tak? Memasak. Main game. Betul. Tidur, masak, main game. I think number 1. Sekejap. Nombor 3. I think. Yang mana? Nombor 3. Main game. Main game? No. Nombor 1. Nombor 1 Oh, seriously? Mungkin. Mungkinlah saya cakap je kemungkinan dia suka tidur. Mungkin pada waktu malam dia tak cukup tidur. Dia buat assignment. Dia buat assignment ke sebab tu dia tak cukup tidur. Mungkin dia memerlukan waktu rehat daripada nak elakkan daripada dia rasa stres. Sebab tu dia memilih untuk tidur selepas dia belajar. Pandangan saya. Dia ada positif dan negatif lah atas individu tu sendirilah macam mana waktu tidur dia tu adakah berlebihan ataupun cara biasa saja. Okey, itu pendapat daripada Hazwani daripada aktiviti yang Mashitah sering lakukan lah. Okey, seterusnya Hazwani pula bagi tahu Mashitah apa aktiviti yang dilakukan yang telah disenaraikan tadi. Yang pertama buat nota. Yang 2 baking. Yang 3 mendengar muzik ataupun video. Kalau pendapat kita mungkin yang ketiga kot. Tengok muzik video untuk radio station. Rasa yang tu. Sebab macam kalau nak buat nota tu agak-agak macam agak dia jarang kan. Takkanlah selepas kita dah belajar nak terus buat lagi nota. Kita takut. Okay. Betul lah tu. Jarang lah ada orang macam tu. Betul. Okay. So pandailah Mashitah menilai sahabat dia Hazwani kan, walaupun baru kenal dalam sesi ini. Okay, terima kasih untuk pasangan Mashitah dan Hazwani. So kita teruskan kepada pasangan Ainin dan Fatini. Siapa-siapalah dulu yang Ainin dulu ke, Fatini dulu ke nak kongsi aktiviti dia? Saya tidur, layan K-drama, ataupun makan. Nombor 3 makan. Okay. Fatini pilih antara 3 tu daripada pandangan anda. Tidur kot. K-drama. Ya betul hari ni. Tidur kot, tidur. K-drama. K-drama. Agak suka nak buat pilihan. Maaf. Apa dia? Apa dia jawapan dia tak dengar? Boleh ulang balik. Ini. Jawapan yang betul. K-drama kan. Really? Wah. Tak, kita kan lepas belajar kan banyak benda masuk kan. Jadi nak lepaskan stres belajar tu layan lah.
Sebab kalau tidur, kita tak buat apa-apa. Kalau makan pun kejap je. Jadi layan laki drama. So, pandangan Fatini kepada Ainin apabila dia memilih untuk melihat drama Korea setelah habis aktiviti belajar, apa pandangan, sedikitlah pandangan. Pandangan saya rasa itu adalah sesuatu perkara yang menarik dan terbaik. Sebab dapat lepas dari belajar kan, dapat releasekan tension, kita dapat cuci-cuci mata, dapat tengok apa yang menarik. Kalau tidur, saya rasa Aini pun suka tidur, cuma dia lagi pilih tengok K-drama kan. Sebab boleh itulah menenangkan fikiran. Dalam masa yang singkat. Okay, terima kasih. Okay, so Fatini pula. Bagi tahu Ainin apa aktiviti yang Fatini selalu buat selepas waktu belajar. Okay, kalau saya teka-teki saya, lepas pada belajar, saya akan membasuh dan melipat baju, mengemas bilik. Okay. Satu, saya akan beriadah ringan untuk mengekalkan. Dan yang ketiga, saya akan menonton YouTube dan website K-drama. Okay, so Ainin pilih antara tiga tu karakter yang anda rasa menggambarkan Fatini. Nombor 2. Salah Tidak benar sama sekali, anak muda. Sudah berapa lama saya tidak buat senam ringan. Okey. Okay, jawapan yang betul. Jawab betul? Jawapan yang betul, saya sangat ketagih untuk tonton YouTube dan K-drama. Sangat ketagih. Kira persamaan dengan Ainin tu ada lah. Okay. So daripada aktiviti ice break, sedikit ice break yang kita buat ni, so saya nampak lah daripada ahli-ahli yang ada ni macam berusaha untuk berkomunikasi, berusaha untuk menilai dan menilai kawan antara satu sama lain, adakah betul atau betul. Itu satu benda yang bagus lah untuk kita. Okay. Seterusnya kita masuk ke dengan isilah yang tajuk kita kan berkaitan pengurusan masa. Okay. Saya nak tanya anda pasal pengurusan masa adalah apakah anda semua tahu tentang pengurusan masa? Adakah anda semua tahu? Adakah tahu sebenarnya apa itu pengurusan masa? Pengurusan masa tu kalau bagi saya apa yang jadual perjalanan hidup kita seharian. Kot. Apa yang kita nak buat. Itulah yang Fatini tahu tentang pengurusan masa. Okey, seterusnya siapa? Ainin ke, Masyitah ke, Hazwani ke? Boleh cuba. Apa yang saya faham, pengurusan masa ni macam seseorang individu tu ataupun siapalah yang dia menguruskan masa dia tu dengan diisi
aktiviti-aktiviti apa yang dia nak lakukan mengikut masa yang telah ditetapkan. Maksudnya bukan ikut bila-bila masa saja dia nak lakukan sesuatu tu, tapi dia akan ikut masa yang dia telah tetapkan lah. Macam tu. Okay. Okey. Terima kasih Azwani. Masyitah, Aini nak cuba? Okey, pendapat Syita pula, pengurusan masa ni amat penting bagi seseorang individu untuk macam menyusung apa aktiviti yang perlu kita lakukan bagi hidup kita sistematik. Macam tu je lah kalau pengurusan masa. Bagi Syita tu lah. Okey, tu je lah. Kita kiranya hidup kita perlu ada sistematik bagi tak macam kita ada kerja yang tertangguh. Aini? Apa yang saya faham dengan pengurusan masa ni, dia adalah satu ruang yang kita isi dengan aktiviti yang kita nak lakukan. Saya bersetuju macam Hazwani cakap tadi, dia macam kita nak kasi masa tu berlalu macam tu je, jadi kita isikan dengan aktiviti yang kita nak lakukan dalam masa itu. Itu pada saya lah. Ya, memang daripada jawapan anda semua memang anda tahulah sedikit berkaitan pengurusan masa, kan? Betul lah macam Hazwani cakap, kita kena ada ketetapan. Pengurusan masa tu adalah sesuatu yang kita nak lakukan, mempunyai matlamat ketetapan untuk buat sesuatu itu. Dengan supaya benda tu jadi teratur, berlaku dengan cara yang sepatutnya lah, tidak apabila kita mempunyai ketetapan tu, kita boleh ikut dengan betul, dengan baik. Okay, maksudnya yes, memangnya pengurusan masa adalah kemampuan sebenarnya, kemampuan untuk kita merancang dan mengawal penggunaan masa kita dalam sehari dengan cara yang efektif untuk mencapai matlamat. Sebab pengurusan masa ni adalah sesuatu yang kita buat untuk kita mencapai sesuatu perkara tu. Dan penggunaan masa yang efektif merujuk kepada bagaimana kita merancang masa itu dengan lebih berkesan yang akan mendatangkan keuntungan kepada kita. Sebab itulah kepentingan pengurusan masa itu, kita lihat daripada kemampuan diri kita sendiri untuk kita urus, merancang benda tu supaya akan membawa kebaikan dan kelebihan untuk pengurusan masa kita sendiri. Okay. Seterusnya, saya nak tahu apa masalah yang sering berlaku dalam pengurusan masa anda? Okey. Disiplin. Faham? Disiplin. Ataupun nak ulang sekali lagi? Disiplin. Itu masalah yang maksudnya apa tu? Kalau kita dah tetapkan masa tu, kita dah isi dah aktiviti apa kita nak buat dan tertetapkan masa tu, maybe akan ada masalah dia tak disiplin untuk mengikuti jadual yang dia dah tetapkan tu. Macam tu. Itulah masalahnya. Okay, saya macam setuju apa yang dikatakan Hazwani. Kita dah buat benda tu, cuma kita tak ikut jadual dengan baik. Jadi kita akan ada skip. Lepas tu akan ada tertangguh lah kerja. Jadi kerja tu tak akan siap dalam masa yang kita tetapkan. Macam contoh, kita rancang nak buat kerja ni, tapi bila dah waktu tu kita buat kerja lain. Jadi tertangguh lah yang tu. Lepas tu yang masalah yang sering saya hadapi apabila pengurusan masa ni,
Saya dah buat jadual untuk kiranya saya dah buat apa aktiviti saya hari ini, saya akan tulis di satu kertas dan saya akan tengok apa dia. Tapi malangnya saya hanya boleh buat satu kerja je satu hari. Itulah macam tak boleh banyak kerja dalam satu hari. Kira satu tugasan tu sudah memadai saya rasa dalam diri saya. Setakat tu je lah. Maksudnya jawapan daripada Hazwan ni dengan Masyitah ni lebih tertumpu kepada disiplin. Maksudnya tidak boleh mengurus membuat suatu perkara tu dalam satu masa dengan banyak perkara. Macam tu maksudnya. Itulah masalah yang anda berdua sering lakulah dalam seharian anda. Okay. So untuk Aini dan Fatini, apa masalah dalam pengurusan masa yang anda rasa bermasalah untuk anda untuk menguruskan masa? Saya rasa disiplin lah yang paling utama sebab kita dah buat jadual belajar. Tapi nak mulakan tu macam nantilah dah bertambah banyak kerja. Itulah masalah yang pertama, tak susah nak ubah. Dia macam kau dah buat sikit je, lepas tu nanti kerja lain datang, lepas tu dah mulalah kalau kau buat, nasihat buat ni, buat tu. Itulah saya rasa disiplin lah paling untuk bagi kesan yang besar dalam pengurusan masa ni. So ini sangat penting. Kalau disiplin kita okey lah kita punya pengurusan. Kalau disiplin kita kurang, macam tu lah kita punya pengurusan masa. Dan juga, okey. Hari ini sama ataupun ada masalah lain? Kalau saya dengan ketiga-tiga ahli yang lain. Okey, maksudnya kebanyakan anda mempunyai masalah disiplin. Maksudnya anda tidak boleh mengikut apa yang telah anda buat dengan cara yang telah anda buat, tak boleh nak ikut dengan cara yang betul lah. Maksudnya tak berdisiplin, tak boleh. Okey, kalau hari ni cakap nak buat ni tapi entah-entah tak buat. Macam tu. Okey, memang susah kan disiplin ni kan untuk kita jadikan satu benda yang sebati dalam diri kita dan cakap kan. Okey. So kalau masalah disiplin daripada pengurusan masa anda pernah terfikir tak macam mana anda nak nak ubah masalah tu? Maksudnya nak atasi masalah disiplin anda tu. Ada tak macam anda pernah terfikir untuk buat apa-apa untuk pastikan anda tak ada lagi masalah macam tu? Ada antara awak nak berkongsi? Okay, kalau saya akan atasi dengan saya tulis besar-besar apa yang saya nak buat hari tu, letak depan mata. Lepas tu saya susun file draft tu depan desktop, saya letak setumpuk apa yang saya kena siapkan hari tu. Kalau saya macam tu lah. Lepas tu kalau my phone kan dia kan ketagih kan. Saya YouTube apa semua saya ketagih. Jadi saya akan marah diri sendiri. Saya cakap satu je video boleh tengok lepas ni. Lepas tu buat kerja baru boleh. Saya akan cakap seorang-seorang. Macam tu lah. Saya pun tengok. Okay dah buat kerja. Saya pun buat dah kerja macam tu. Tapi bila saya buat kerja, saya ada satu masalah dengan diri pula. Saya tak puas hati dengan masa yang saya ada. Saya rasa saya tak cukup. Kenapa cepat sangat masa ni berlalu? Saya jadi stres pula kat situ bila saya buat kerja. Macam tu lah. Daripada pandangan Masyitah, ada nak tambah? Kalau saya macam Tini juga mungkin saya akan tulis dekat meja tu, saya tulis besar-besar juga
warna merah, perlu warna merah untuk nampak lebih jelas supaya kita buat kerja. Jadi saya akan buat setiap waktu ni buat apa. Kiranya saya akan saya cuba akan ikut apa yang saya tetapkan. Masa ni saya akan buka kerja apa mengikut due date lah kiranya. Lepas tu nak bagi menyelesaikan masalah ni tapi saya agak lalai nak mengikuti pengurusan masa belajar yang sistematik ni. Saya lebih terbuka. Kalau apabila saya terbuka YouTube, saya macam agak terpesong daripada jalan nak buat kerja tu. Pergi layan Running Man lah, Korea lah. Tapi janji 10 minit tapi sejam. Last. Macam tu je lah. Tapi esok pagi saya tulis balik. Saya akan tulis juga dekat kertas tu apa saya perlu buat. Tapi nak buat lah ni. Yang tu je lah. Aini ada ke nak tambah? Hazwani dah cakap ke belum? Belum. Boleh saya nak tambah? Saya setuju dengan Fatini dan juga Masyita. Apa yang saya alami pun sama dengan dia orang. Fatini ada cakap yang kena letak dekat tempat macam yang kita selalu nampak lah. Jadual kita tu supaya kita kena mindset kita tu kena tetapkan dah. Maksudnya kita kena fikir terus apa efek dia kalau kita tak lakukan benda tu. Pengurusan masa kita tu kalau kita tak disiplin. Maksudnya mesti akan maksudnya rehat kita tak akan cukup. Tidur kita tak akan cukup. Ia memudaratkan kita punya kesihatan lah. Yang sebelum ni kita tidur cukup, tidur pun lena, elok, sedap kan. Tapi bila kita lari daripada kita punya jadual tu, tak disiplin, kita kena terus fikir mindset tu kan. Tak boleh ni. Nanti aku tak cukup rehat. Nanti aku sakit. Nanti aku pening kepala. Kalau macam saya kan. Saya tak boleh tidur lambat. Tak cukup tidur, saya akan migraine. Lagipun satu masalah saya, selagi benda tu tak akan selesai, saya akan terus berfikir. Sebab tu saya macam, kalau nak tidur malam tu saya dah fikir tau. Okay, esok aku nak buat apa? Esok hari cuti. Aku akan buat ni. Tapi biasalah, dia adalah lari sikit kan. Tapi kita kena terus cut. Tak boleh. Macam Fatini kan. Cakap seorang-seorang. Kita marah dengan diri kita. Aku tak boleh macam ni. Nanti akan ada apa-apa. Mesti kita akan fikir. Terus tak fikir apa efek dia kalau kita tak patuhi disiplin tu. Macam gitu. Pastikan jadual kita buat tu, pengurusan masa tu, kita kena letak dekat tempat yang kita selalu nampak. Contoh cermin ke. Kita cermin nak tilik kan. Mesti kita akan nampak lah. Aku tak siap lagi lah assignment ni. Mesti kita akan ingat kan. Lepas tu dekat meja belajar kita ke, laptop ke. Itu contoh lah. Satu lagi adalah perlukan sokongan. Maksudnya perlu ada orang yang reminder kita. Mesti ada lagi assignment ni. Ataupun kita suruh mak kita ataupun adik dah ikutlah siapa-siapa family yang boleh kita rasa dia boleh reminder kita, bertegas dengan kita, assignment apa yang belum siap lagi, kerja siap dah kau, contoh macam tu lah. Macam tu lah pendapat saya. So daripada jawapan anda semua, maksudnya anda adalah aktiviti ataupun cara yang anda boleh buat dengan masalah disiplin anda tu. So memang baguslah, maksudnya anda ada, bukan jenis yang ada masalah tapi biarkan je masalah disiplin di pengurusan masa tu berlaku macam tu je. Kira anda tahu untuk hadkan masa anda. Kalau cakap yang Tini cakap tadi, dia cakap dia nak tengok YouTube satu je. So satu je dia akan tengok. Macam tu lah. Lepas tu Hazwani pun ada cakap yang dia sangat memerlukan seseorang untuk mengingatkan dia dalam pengurusan masa. Takut lupa ke apa ke kan, sebab kita manusia biasa memang tak
lepas daripada melakukan apa yang kata disiplin berkaitan pengurusan masa tu mesti akan berlaku dalam diri kita. Tak semuanya macam kalau kita cakap okey kita nak buat benda tu akan boleh buat. Jarang lah nak jumpa orang yang kalau dia dah target benda tu dia akan buat. Kalau ada, memang ada tapi memang susah lah kan. So Aini masih ada di sini ke? Ya. Saya ada. Okey. Nak tambah ataupun bersetuju dengan maksudnya Aini pun juga sama dengan rakan-rakan? Ya, saya sama dengan diorang. Sebab saya rasa benda tu, tak tahu lah, sebab kita belajar kan, jadi kita nak ada masa sendiri. Kadang-kadang biasalah kita akan terlebih, kita akan gunakan masa yang patutnya kita guna belajar tapi guna buat benda lain kan. Jadi saya atasi benda tu dengan bangun awal. Maksudnya saya akan ajar diri saya, cuba awal sikit daripada masa yang kita nak buat tu. Contohlah kita nak buat pukul 9 kerja tu. Saya akan, pukul 8.30 dah start. Saya akan buat macam tu. Sebab bila saya buat macam tu, yang kerja-kerja lain pun, nanti akan berjalan dengan okey. Sebab saya fikir nanti, saya fikir kalau kita start awal, nanti boleh rehat awal. Bila rehat awal, boleh macam-macam benda boleh buat. Macam tu lah. Saya setuju dengan Ainin. Maksudnya boleh saya tambah? Tak apa ke? Boleh. Apa tu, maksudnya kita dah tahu kita dah gunakan masa yang kita tetapkan tu dengan benda yang bukan kita belajar. Jadi boleh ambil cara yang Aini lakukan, iaitu kita top up balik masa tu. Terpaksalah kena korbankan sebab kita dah curi masa yang kita dah tetapkan guna benda lain. Jadi kena top up balik masa tu macam Aini buat, lakukan bangun awal untuk lakukan kerja tu lebih awal daripada jadual yang kita dah tetapkan. Saya setuju yang tu. Betul. Bagus jawapan Aini sebab dia mempunyai pendirian yang kukuh dalam pengurusan masa dia. Dia dah ada matlamat dia. Apa yang dia nak buat dalam pengurusan masa dia. Okey, iyalah macam pengurusan masa ni tidak baik tidak selalunya akan menyebabkan adanya penangguhan. Kita tak boleh buat sebarang benda nak menangguh. Maksudnya bertangguh-tangguh sebenarnya dalam pengurusan masa ni. Tidak elok lah sebenarnya kalau kita selalu adanya penangguhan dalam membuat aktiviti dan rancangan, dan juga pengurusannya tidak baik kalau kita terlalu menangguh. Tapi sebenarnya benda tu tak boleh lari kan daripada lagi kita kehidupan sebagai student kan. Dalam boleh kita kaitkan dengan memang disiplin. Memang kebanyakan berkaitan pengurusan masa berlakunya penangguhan, berlakunya kejap lagi lah. Tu semua memang masalah disiplin. Memang tu kita boleh panggil dia masalah disiplin yang rendah. Maksudnya kita ada satu disiplin yang rendah dalam diri kita dalam pengurusan masa. So kita kena perbaiki, kita kena ubahlah benda tu kan. Lepas tu disiplin yang rendah ni biasanya akan mengganggu kita. Apabila kita tak kawal dengan baik, kalau kita tak urus dengan betul, masalah disiplin yang rendah tu akan mengganggu kita untuk mematuhi segala jadual yang harian yang kita buat. Macam tadilah macam Syita cakap, nak nak tengok kejap ya, 10 minit tapi kepada 1 jam. Terlebih maksudnya betul lah, maksudnya masalah dalam pengurusan masa ni kebanyakannya disiplin kita sendiri. Disiplin kita sendiri. So macam Aini jawab tadi, dia ada matlamat dia. Maksudnya kalau dia cakap dia tak boleh, dia kena bangun pagi, dia kena buat settlekan apa patut untuk kalau dia cakap bagi dia cakap kalau dia buat cepat, maksudnya dia ada masa yang terluang tu lebih panjang. So memang disiplin kita dalam pengurusan masa tu memang betul-betul penting, memang kena jagalah. Kena jaga dengan baik untuk kita mematuhi jadual harian kita yang telah kita buat. Terima kasihlah atas jawapan anda semua kan. Seterusnya daripada masalah disiplin anda tadi, apa kepentingan yang sebenarnya yang
anda faham tentang pengurusan masa. Maksudnya kepentingan pengurusan masa pada pandangan diri anda, kepentingan masa tu. Kepentingan pengurusan masa tu. Sebab tadi kan anda cakap masalah disiplin. Lepas tu kalau pasal anda pun ada aktiviti tersendiri untuk mengatasi masalah disiplin tu. So bagi anda pula pandangan kepentingan pengurusan masa sebenarnya kepada diri anda. Saya cakap okey, kalau bagi saya kepentingan pengurusan masa bagi saya bila pengurusan masa tu elok, dia penting bagi memainkan peranan dalam kesejahteraan psikologi dan mental saya sebagai seorang pelajar. Sebab jadi apa ni, yelah tak rushing, stabil je, follow the flow dengan tenang. Jadi saya punya fikiran mental pun okey. Lepas tu untuk kesihatan juga, apa ni, bila kita ikut jadual yang kita belajar untuk belajar kan, untuk buat kerja, kita waktu siang kita lebihkan, malam untuk rehat, penting untuk kesihatan kita juga. Itulah bagi saya kepentingan pengurusan masa. Itu kepentingan kepada Fatini. Daripada yang lain? Macam saya, kepentingan pengurusan masa pada saya, kepentingan itu dia lebih kepada mendidik diri saya untuk jadi lebih berdisiplin. Sebab bila kita urus masa dengan baik, kita boleh buat apa yang kita nak buat tu berdasarkan kita dapat isi masa kita dengan aktiviti yang macam kita nak buat kerja, okey kita nak buat kerja ni berapa lama. Lepas tu nak buat kerja ni berapa lama. Bila kita ada jadual untuk kerja kita tu, kita akan sentiasa ikut. Lepas tu kita akan senang nak buat kerja yang lain. Lagi satu, bila ada disiplin juga, kita dapat bantu bidik diri kita untuk jadi seorang yang menepati masa. Maksudnya tak macam sayangkan masa tu, macam okey kalau masa ni kalau kita free kita nak buat apa. Maksudnya sentiasa isi aktiviti masa kita tu dengan aktiviti yang berfaedah, bukannya tak buat apa-apa je. Jadi saya rasa itulah pengurusan masa ni, kepentingan tu dia lebih kepada mengajar saya tentang disiplin. Okay. Okay. Kalau Syita macam setuju dengan Fatini dengan Ainin, bahawa kepentingan masa ni sekejap Saya. Okay. Kalau kita mampu menguruskan masa dengan efektif, hidup kita akan lebih macam teratur dan boleh, kiranya bila kita dah mengikuti betul-betul jadual tu, kiranya kita boleh ambil masa untuk spend time dengan keluarga, spend time untuk diri sendiri. Lepas tu macam kita dah siap kerja tu dengan ikut jadual apa yang kita buat tu, macam rasa-rasa macam kita dah bangga, kita dah mampu menyiapkan kerja tu dalam masa yang ditetapkan. Kalau cerita macam tu lah, macam ada sedikit bangga lah kerana selama ni kan kita fikir aku tak mampu buat kerja ni macam ikut waktu yang ditetapkan. Sekurang-kurangnya bila kita dah buat tu, kita rasa macam wow, hebatnya kamu. Kiranya kita puji diri sendiri semasa kita macam mampu ikut betul-betul jadual yang kita buat tu. Itulah pentingnya, sebab masa tu sebenarnya masa ni bagi kita motivasi. Sebab bila bagi motivasi, kita bersemangat untuk buat kerja apabila ikut jadual yang kita senaraikan. Macam tu je lah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Razwani nak tambah? Saya sangat bersetuju dengan pendapat Fatini, Aini dan juga Mas Syita. Saya pun sama je. Itulah
pentingnya kita menguruskan masa. Ada orang tu dia tak pandai nak mengurus masa. Ada orang tu disebabkan dia tak berdisiplin, tak pandai nak uruskan masa dengan betul, keadaan dia tu jadi tak terurus, and then mungkin ini adalah jadi salah satu faktor seseorang individu tu boleh menjadi stres, tekanan yang melampau, menyebabkan dia punya pembelajaran tu terjejas lah, dan juga kesihatan mental juga terjejas. Bila dah urus masa dengan baik, kita dapat lihat masa kita nak rehat tu ada, sebab kita dah tetapkan jadual, dah susun aktiviti yang kita nak buat, masa kita pun dah tetapkan. Jadi kita dah boleh nampak satu persatu perjalanan aktiviti kita sehariannya. Maksudnya bukannya sekadar apa panggil tu on the time tu macam aku buat ni aku buat ni tapi kita jadi macam berterabur, macam menjadi macam satu stongkol macam tu kan. Banyak benda yang kita nak buat tapi kita macam seolah-olah tak tahu mana satu kita nak start dulu. Bila adanya pengurusan masa ni, sekurang-kurangnya kita nampak perjalanan flow tu macam mana, pengurusan masa, aktiviti apa kita nak buat selepas tu, baru kita boleh nampak dah, baru rasa macam kita boleh buat satu aktiviti tu dengan baik lah. Cuma itulah disiplin tu kita diri sendirilah kena menjadikan diri tu sebagai disiplin lah. Diri sendiri yang kena ubah. Macam tu. Okey. Terima kasih atas jawapan. Memang jawapan anda semua betul-betul menggambarkan anda fahamlah kepentingan pengurusan masa tu dalam kehidupan sehari anda kan. Lagi-lagi kita student, memang kita kena betul-betul tahu kepentingan pengurusan masa untuk diri kita, untuk terancang dengan betul, dengan baik, untuk kita buat sesuatu tu biar terancang, biar teratur macam tu kan. Pengurusan masa ni sebenarnya apabila kita ada satu pengurusan masa yang berkesan, kita mampu membuatkan kita menyusun aktiviti yang macam Hazwani cakap tadi kan. Apabila kita ada pengurusan masa yang berkesan, yang betul, kita mampu menyusun aktiviti yang ingin kita lakukan secara terancang kan, secara terancang. Dan apabila kita ada ketepatan masa dalam menyiapkan suatu tugasan yang diberi tu, mampulah menghasilkan satu tugasan yang berkualiti. Kalau kita betul-betul mengikut pengurusan masa tu dengan baik. Kan. So daripada jawapan anda semua, memang anda semua betul-betul ada kefahaman lah tentang kepentingan pengurusan masa. So anda mampu melakukannya dengan baik lah semuanya. Okay. Seterusnya, saya nak anda semua, saya bagi 1 minit. Tak apalah, terserah kepada anda untuk ambil masa. Okay. Saya nak anda tulis dalam satu kertas tentang berkaitan teknik pengurusan masa yang selalu anda lakukan dalam kehidupan seharian anda. Boleh faham? Lepas tu saya nak anda semua bagi tahu dekat rakan-rakan anda. Maksudnya teknik pengurusan masa yang bagaimana yang anda lakukan, ataupun tips-tips lah, maksudnya cara-cara anda dalam pengurusan masa yang anda selalu buat. Buat apa? Buat jadual ke? Buat jadual macam mana? Gitu. Lepas tu pun ada masa tertentu rehat berapa minit. Maksudnya terserah kepada diri anda lah. Saya cuma nak tahu macam mana. Macam tu. Maksudnya dalam macam waktu pagi buat apa ke macam mana? Macam waktu pagi buat apa, malam buat apa ke macam mana? Maksudnya terserahlah kepada anda. Maksudnya anda kan sebagai student, sebagai pelajar, cara teknik macam mana yang anda selalu
amalkan dalam kehidupan anda dalam pengurusan masa. Nak urus masa anda tu anda guna cara macam mana? Teknik macam mana? Okay. Dah siap semua ke belum?
Dah. Okay, siapa dulu nak bagi tahu teknik pengurusan masa yang sering dia lakukan dalam kehidupan seharian dia sebagai pelajar? Saya dulu, boleh? Okay. Hmm. Kalau saya tak ada sangat tips atau teknik yang saya aplikasikan. Saya kebanyakannya saya just follow the flow. Cuma kalau nak cakap teknik lah, saya akan buat jadual. Macam waktu siang saya akan buat tugasan apa dulu, apa yang saya nak apa yang saya nak buat. Lepas tu malam pula saya akan tulis lah apa yang saya nak buat pula. Macam tu lah. Lepas tu saya akan ikut je lah. Jadual saya pula tak adalah terlalu detail kan, cakap makan, tidur, buat itu, buat ini. Tak adalah, saya cuma tulis apa perkara penting je untuk dibuat. Lepas tu saya tu untuk menjayakan pengurusan masa saya tu saya akan gunakan teknik bercakap seorang diri. Saya akan bercakap pada diri sendirilah untuk ingatkan, untuk bagi semangat ikut jadual kita tu kan. Lepas tu dalam masa yang sama juga saya akan minta kawan untuk ingatkan, untuk bagi tahulah. Sebab bila kawan bagi tahu, kawan tegur ke, saya akan jadi gelabah, saya akan kembali kepada fikiran yang sedar. Itu saja. Daripada Fatimi ya. Okay, Fatimi. Kita dulu. Apa masih tak ada cakap ke? Masih tak ada cakap ke? Sekejap Okay, sorry atas kalimat tadi. Kalau saya, tips saya ni, saya akan macam malam nak tidur tu, saya akan tulis dekat telefon saya macam keep note tu. Saya akan senarai apa yang saya perlu buat dan memang ada masa kan untuk kita set masa untuk dia ingatkan kita setiap hari. Kiranya saya selalu buat pukul 8 ke pukul 10 untuk bagi ingatkan saya. Kiranya telefon saya ni akan sentiasa ada kerja yang kena buat. Kiranya saya dah senarai awal-awal, dia akan keluar notification tu untuk ingatkan kita. Okay. Kalau macam kalau masa saya ni memang saya akan bahagikan untuk belajar, untuk keluar masa untuk keluarga, macam satu untuk macam tengok movie ke, macam saya dah bagi siap-siap untuk pengurusan masa saya. Kiranya waktu belajar saya akan belajar, waktu saya untuk spend time dengan keluarga saya akan keluar bilik untuk duduk ramai-ramai, duduk cakap dengan ahli keluarga kan. Lepas tu macam saya akan tengok movie tu pukul 11 malam, memang saya akan wajib lah, tapi dah seronok saya akan tengok cerita tu. Kiranya saya dah bagi siap-siap lah untuk time belajar, time rehat. Macam tu je lah. Okay, terima kasih Masyita. Bisa sambung. Kalau saya apa yang saya lakukan, saya buat jadual. Saya rasa semua orang buat jadual kan. Assignment apa ada tarikh dia bila kena hantar macam tu kan. Kita kena buat jadual sebab mungkinlah ada daripada kita ni ada komitmen yang lain. Maksudnya dari segi dia
tugas-tugas yang lain dalam universiti kan biasanya ada organisasi, contoh organisasi macam kelab macam persatuan kan, mungkin dia ada tugas tu. Jadi bila ada tugas tu dia macam banyak meeting, banyak program, banyak jadi jawatan kuasa. Jadi pentingnya buat jadual ni, bagi saya sangat penting lah. Saya memang buat jadual ni dan kita kena selalu alert lah, tambah penambah aktiviti tu lah, maksudnya sebab meeting tu memang biasanya akan selalu ada. Lepas tu supaya kita tak lupa lah, sebab kita ni manusia mudah lupa. Macam tu kan. Apa tu, biasanya jadual ni akan selalu letak dekat tempat yang kita nampak. Kita selalu tengok. Macam saya cakap tadi lah, sebelum ni dekat cermin kau, kita kan selalu tilik letak kat situ. Hias lah, cantik-cantik ke ataupun bold kan. Macam Mashita dia ada buat yang marker warna merah. Itu macam warning lah katakan ya. Warna pun mainkan peranan ya untuk menarik perhatian kita sebenarnya. Sebab tu lah saya cakap kena hias lah sikit kita punya jadual tu kan. Supaya nampak mata memandang tu, sedap mata memandang. Lepas tu kalau saya ada macam bajet lah. Macam contoh kalau saya tidur awal, saya akan bangun pagi. Lepas subuh saya tak akan tidur. Maksudnya direct terus buat kerja. Yang penting breakfast jangan tinggal. Tidak, kalau perut lapar macam mana nak buat kerja? Kalau kita bangun-bangun pagi, perut lapar macam mana nak buat kerja? Itu penting lah bagi saya. Kalau lambat, andai kata kalau kita tidur lambat, kita lewatkanlah sikit waktu kita nak bekerja tu, waktu kita nak start belajar tu. Sebab kita tak boleh terus push diri kita untuk minda kita untuk bekerja. Sebab kita dah tidur lambat, tak cukup rehat. Tiba-tiba pukul 7 tu nak start kerja dah. Jadi kita, contoh kalau bagi saya lewatkan sikit dalam pukul 10. Lepas saya breakfast, segarkan badan semua, baru kita rasa segar. And then mindset maksudnya macam yang saya bagi tahu tadi, kita kena fikir apa kesannya kalau kita tak ikut jadual kita buat tu. Maksud sinilah kita kena fikir, kena cepat-cepat cut. Kalau aku tak buat ni, mesti aku tak cukup rehat, mesti aku punya kepala, mesti aku akan macam berserabut. Sebab benda kita tangguh bila jadi besar, effect lah kita punya kesihatan mental tu. Lepas tu yang last, lepas tu sokongan dan reminder. Yang ni adalah penting lah, tak kira lah sama ada reminder daripada Mashita tadi cakap dengan gadget dia, phone dia ataupun Fatini dia bagi tahu kawan dia. Begitu juga dengan saya. Saya pun lakukan benda yang sama. Last kali saya buat sebelum saya tidur malam tu, macam Mashita lakukan, saya akan set dah esok hari saya nak buat apa. Masa mana yang saya boleh rehat, masa mana yang saya boleh makan. Saya set dah aktiviti apa yang saya nak lakukan. Supaya esokkan harinya kita ada satu tujuan apa yang kita nak lakukan, matlamat apa yang kita nak lakukan. Macam tu. Okay, itu saja. Okey, terima kasih Hazwani. Aini? Kalau saya rasa saya punya cara sama dengan Hazwani. Macam bangun awal, lepas tu set timer atau reminder. Sebab saya rasa benda tu yang buat kita lebih disiplin. Sebab bila kita bangun awal, kita akan set otak kita, okay, hari ni nak buat kerja ni. Lepas tu nak rehat bila. Maksudnya bila kita bangun awal, kita akan berlumba dengan masa. Maksudnya kita akan bertindak lagi awal daripada jadual yang kita tetapkan. Lepas tu yang kedua pula set reminder atau timer tu kan. Bila kita buat kerja, kita kan kadang-kadang kan mudah terganggu kan. Macam lapar lah, penat lah, lepas tu boring lah kan. Saya akan, bila kita belajar tu dah akan, okay, hari ni nak belajar ni, okay, saya akan setkan 40 minit. So, dalam 40 minit tau boleh lah. Rehat 15 minit, okay buat. Lepas tu, bila saya buat macam tu, maksudnya masa yang kita gunakan sepanjang hari tu tak terbuang macam tu je. Jadi saya rasa set timer tu lah yang paling penting sekali sebab masa kan berharga. Jadi kita kena pandai nak manage masa tu. Itulah saya rasa cara yang saya guna. Terima kasih. Okay, semua daripada kebanyakan jawapan daripada ahli semua, daripada anda semua, memang kebanyakan berkaitan jadual. Ya, memang dalam pengurusan masa ni memang jadual memang kita kena ada. Jadual, lepas tu untuk ketetapan kita, semua tu cara tu
berdasarkan kepada kita, berdasarkan diri kita sendirilah. Maksudnya macam mana kita nak buat, macam mana kita nak urus kan. So daripada penjelasan daripada anda semua tu, macam Fatini dia lebih fokus kepada buat jadual berkaitan yang penting sahaja. Maksudnya dia akan buat jadual mungkin berkaitan kerja-kerja sahaja. Maksudnya kerja yang penting je. Maksudnya berkaitan pembelajaran lah mungkin kan. Kalau daripada Ainin, Masyitah dan Hazwani, saya dengar jawapan dia akan buat jadual daripada awal harian dia sampai akhir. Maksudnya bukan hanya belajar. Maksudnya daripada kehidupan sehariannya. Makan, minum, masa mana dia nak riadah, masa mana dia nak tu. Memang dia cara macam ni dia bergantung kepada diri sendiri. Ada orang dia lebih suka buat jadual hanya jadual kerja je. Okay, buat jadual pasal benda-benda macam Fatini cakap, dia akan buat jadual berkaitan apa sahaja benda penting yang perlu diselesaikan. Kalau macam Hazwani, Masyitah dan Aini, dia akan buat jadual yang daripada kehidupan seharian dia. Maksudnya daripada bangun pagi tu memang dia dah ada jadual dia sampai ke malam. Maksudnya aktiviti-aktiviti seharian dia tu dia buat. Dia maksudnya termasuk dengan aktiviti harian dia lah jadual dia tu. Maksudnya jadual yang merangkumi, orang cakap merangkumi kehidupan harian lah. Maksudnya jarang lah ada orang dia lebih suka macam Tini. Dia mungkin dia lebih suka buat jadual berkaitan kerja dia sahaja, berkaitan kerja lah. Kerja pembelajaran dia, apa yang perlu dia buat kan. Kalau Ainin, Masyitah, Hazwani, dia dia lebih suka buat jadual daripada awal sampai akhir. Macam tu. So daripada jawapan anda semua memang betul lah. Dalam teknik pengurusan masa ni untuk kita buat adalah memang pentingnya membuat jadual. Lepas tu mencatat, tadi ada saya dengar antara anda mencatat kan, perlu mencatat, buat jadual, mencatat. Lepas tu mempunyai ketetapan matlamat. Matlamat yang ingin kita capai hari seharian kita. Memang lepas tu ada yang cakap tadi menyenaraikan. Menyenaraikan apa perkara-perkara yang penting yang perlu dilakukan. Memang daripada jawapan anda memang betul lah. Memang betul dah cara teknik pengurusan masa anda tu. Maksudnya anda jelas lah, anda faham dan anda tahu macam mana teknik-teknik pengurusan masa yang baik untuk anda lakukan untuk aktiviti dan harian anda. Okay. So, saya nak anda rumuskanlah daripada sesi kita hari ni apa yang anda dapat. Bagi saya dapat rumuskan bahawa dia sangat enjoy lah dengan sesi kali ini dalam pengurusan masa. Banyak yang saya dapat daripada pendapat kawan-kawan yang lain, cara yang diorang lakukan macam mana nak pengurusan masa. Nanti saya akan gunakan juga cara yang diorang kongsikan untuk pengurusan masa saya supaya jadi lebih teratur dan lebih baik lah daripada yang saya lakukan. Dan juga saya dapat mengenal rakan-rakan yang lain. Pada awalnya tak berapa nak kenal. Sampai akhir ni saya rasa macam semakin mesra lah. Saya sangat seronok lah untuk sesi hari ini. Terima kasih. Okey, apa yang saya boleh rumuskan dalam sesi ni, macam kita dapat tahu pengurusan yang lebih efektif dalam sesi ni, kiranya insyaAllah saya akan gunakan dalam kehidupan seharian saya. Kiranya saya akan ambil apa yang anda semua, Ainin, Fatini, Hazwani, untuk
gunakan atau gunakan dalam kehidupan saya. Kiranya nak tahu sesuai ke tak dengan cara tu dengan saya. Dan memberi idea kepada saya lah untuk menguruskan masa yang lebih efektif. Itu je, terima kasih. Okay, bagi saya pula rumusan yang saya dapat buat daripada sesi kali ini, saya dapat, yang pertama sekali saya dapat membina perhubungan dengan rakan-rakan yang baru saya kenali, yang mana boleh menjadi sumber kepada diri saya dalam bagaimana menguruskan masa dengan efektif, dan dapat juga jadi networking pada diri saya untuk kalau nanti ada apa-apa yang saya boleh rujuk dengan mereka, apa-apa perkongsian mereka yang boleh dijadikan panduan bagi saya, dan mungkin akan ada pertolongan yang saya akan minta dengan korang. Itu je lah. Okay, terima kasih. Secara keseluruhannya yang saya dapat kat sini, masa tu berharga, dan apa yang saya dapat berdasarkan perkongsian kawan-kawan lain, yang disiplin tu penting dan perlu jadikan keutamaan dalam kita sebagai pelajar untuk menyelesaikan kerja-kerja kita kan. Jadi saya rasa bila saya dengar perkongsian mereka, saya dapat okey, mungkin saya boleh menggunakan cara atau tips mereka untuk pada diri saya juga. Dan bila ada perkongsian macam ni, kita akan lebih faham erti perhargaan masa, pengurusan masa tu dengan lebih baik. Jadi saya rasa benda tu sangat bermakna lah untuk kita semua berkongsi kan. Jadi itulah saya rasa benda ni sangat bermakna kepada diri saya juga, sebab saya boleh pakaikan segala teknik dan cara yang mereka gunakan dalam mereka menguruskan masa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Sebelum mengakhiri sesi ni, saya nak rumuskan sedikit daripada sumber, merujuk pada ilmu yang tepat berkaitan pengurusan masa ni kan. Okay, anda tip yang terbaik lah sebenarnya dalam pengurusan masa adalah tip masa. M-A-S-A, masa kan. M tu sebenarnya membawa kepada maksud matlamat. Setiap hari kita kena ada matlamat, tujuan dan matlamat. Oleh itu kita perlu merancang dahulu sebelum bertindak. Sebelum kita membuat sesuatu tu, macam tu. Dan A bermaksud kepada action ataupun tindakan kan. Kita kena bertindak dengan cepat jika jika membuat sesuatu. Jangan sia-siakan masa anda. Masa itu emas, kan? Seterusnya S bermaksud solat. Walaupun macam mana keadaan kita, sesibuk mana pun hal kita berkaitan duniawi, kita perlu jangan abaikan solat kita, kerana solat ini menjadi jalan kepada bagi orang yang beriman apabila ingin mendapatkan sebarang untuk keluar daripada sebarang kesulitan, kan. Yang A bermaksud attitude ataupun sikap kita. Sikap apa yang kita buat sehari, kita kena jelas dan teratur. Kita perlu tegaskan diri kita dalam menguruskan masa supaya tiada sebarang gangguan. Itulah kita kena ada A untuk attitude ataupun sikap. Okay. Itulah MASA sebenarnya kita boleh amalkan tip ni dalam pengurusan masa kita. Okay. Maksudnya manusia yang tidak menghargai masa dan menguruskan masa, tidak menghargai masa ataupun dan menguruskan masa adalah tidak menguruskan masa adalah manusia yang rugi.
Begitulah yang Allah menyatakan dalam surah Al-As, pengurusan masa yang baik juga adalah satu cabang untuk mencapai kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Itu sahajalah daripada saya dalam sesi kita hari ini, dan saya nak mengucapkan terima kasih berbanyak kepada anda semua kerana sudi mengikuti sesi bersama saya dalam program E-Art Sokong hari ini berkaitan pengurusan masa. Terima kasih. Terima kasih Cik Dudoni. Terima kasih.